Ada satu soalan trial SPM MRSM yang pernah keluar pada tahun 2017. Ada 5 botol jus oren, 3 botol jus jambu dan 2 botol jus apple dalam sebuah kotak. Jika 2 buah botol diambil secara rawak, cari kebarangkalian untuk mendapat 2 botol yang saling berbeza perisa. Untuk jawab, kita gariskan dulu mana kata kunci yang membantu kita, kemudian kita lakarkan sebagai bantuan, visual aid, bantuan visual, iaitu pokok kebarangkalian lah dalam hal kebarangkalian ni. Of course lah, kan? Dan kita kena ingat, tiap kali mana-mana soalan pun kalau dia cakap jenis, kan, maksudnya cabang, sementara buah ataupun bilangan ataupun jumlah unit maksudnya fasa. Faham tak prinsip ni? Tak faham tak apa, kita tengok jenis cabang. Ada berapa jenis tadi? Ada 3 kan? Oren, jambu dengan apple. Ada 3 jenis. So no wonder lah saya lukis 3 cabang. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Tak kira mana-mana fasa pun, ada 3 cabang, ada 3 cabang, ada 3 cabang. Selesai yang tu kan. Sementara buah ataupun bilangan ataupun unit ataupun jumlah, maksudnya fasa. Maksudnya ada 2 fasa. Sebab apa? Sebab ada 2 buah yang kita nak, 2 botol yang kita nak tadi. Tengok soalan, 2 botol yang saling berbeza perisa. Kan? Maksudnya ini adalah botol yang diambil pada fasa pertama, kemudian ini adalah botol yang diambil pada fasa kedua. Cukup 2 botol. So tak ada masalah dah. Boleh faham? Okay, so kalau kita nak kira dia punya kebarangkalian dia, kita harus tahu kebarangkalian untuk setiap satu tu. Yang pertama oren. Oren ada 5 botol tadi. Tapi total dia semua 10. Sebab 5 tambah 3 tambah 2 kan, sama dengan 10 kan. So 5/10. Jambu juga 3/10. Apple juga 2/10. Tiada apa-apa perubahan setakat ni, normal. Tapi bila masuk fasa kedua, semuanya agak tricky. Di mana kita kena ambil kira. Bila kita dah ambil satu botol, maksudnya 10 tolak 1 tinggal 9. Sebab itulah untuk fasa kedua semua per dengan 9. Okey, tapi kita tengok bila mana kita dah ambil oren sebotol, in case kita ambil oren, maka 5 tolak 1 sama dengan 4, betul? Setuju. Kalau setuju, fahamlah tu. Tapi untuk jambu dengan apple, kan, ada apa-apa perubahan tak? Tiada, sebab kita bayangkan kita terambil oren, maka jumlah untuk jambu dengan apple kekal 3, 2. Setuju? Bagus. Sementara itu, kalau kita terambil jambu, maka oren kita kekal. Tapi jambu kita berubah, apple kita kekal. Maka 5/9, 2/9, 2/9. Sementara bahagian ketiga pula, iaitu in case kalau kita tak ambil apple, maka oren kita masih kekal juga, 5/9. Jambu kita masih kekal, 3/9. Sementara apple kita berkurang daripada 2 jadi 1. So, bila semua benda dah terisi dengan jelas, maka kita bolehlah menjalankan pengiraan. The real calculation is macam gini. Ini tips. Setiap kali pengiraan daripada akar ke ranting, kita kena darab. Sementara daripada ranting ke ranting, kita kena tambah. Tak faham? Kalau tak faham, tengok ni. Ini akar, ini ranting. Daripada akar menuju ke ranting, makna kata daripada kiri ke kanan lah konon. Akar ke ranting kita kena darab. Sebagai contoh, oren dengan oren, 5/10 darab dengan 4/9. Macam tu, 5/10 darab dengan 4/9. Okey. Tapi adakah itu jawapan dia? Tak. Kita kena ingat, soalan cakap saling berbeza perisa. So apa-apa sekalipun untuk jawab, kita kena specify dulu oren dengan oren sama perisa kan. So adakah ini yang kita nak? So maksudnya bukan ini. Tapi oren dengan jambu, ya, kita nak. Oren dengan apple, ya, memenuhi syarat berbeza perisa, kita nak. Okey, kita akan ambil kira. Jambu dengan oren, ya, berbeza perisa, kita ambil kira. Jambu dengan jambu, kita tak boleh ambil kira, tak relevan dengan soalan pun. Jambu dengan apple, ya, kita nak. Apple dengan oren, kita nak. Apple dengan jambu, kita nak. Apple dengan apple, kita tak nak. So, apa yang kita kena ambil kira adalah macam gini. 5/10 darab dengan 3/9 tambah dengan 5/10
darab dengan 2/9. Kalau tak nampak, jom saya tuliskan. Oleh kerana itu, 5/10 darab dengan 3/9 tambah dengan 5/10 darab dengan 2/9. So, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 5/18. Okey, boleh faham? Ini penting. Okey. So, langkah yang sama juga untuk kita buat untuk bahagian jambu, bahagian apple ni semua. Dengan mana? Dengan cara yang sama. Dan kalau kita buat, kita juga akan memperoleh jawapan yang sama fashion. Kita akan dapat, untuk bahagian ni kita akan dapat 7/30. Kan? Untuk bahagian ni kita akan dapat 8/45. Kan? So, adakah ini jawapan dia? Belum lagi. Ingat, ini adalah ranting ke ranting ke ranting. Ranting besar, ranting besar, ranting besar pun kena tambah. Maksudnya jawapan akhir mestilah hasil tambah antara 5/18, 7/30 dengan 8/45. So, kalau kita tambah semua tu, kita akan dapat berapa? Dapat berapa? Kita akan dapat 31 dengan 45. So, ini adalah kebarangkalian untuk dapat dua botol yang saling berbeza berisa P bla 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 sama dengan 31/45. So, itu jawapan dia. Mudah je lah sebenarnya pun. Dah, bye.